Baik, para hadirin rahmati Allah SWT, hadis ini menyatakan langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, nak lepas semua tu, semuanya Sayyidina Jibril ketuk pintu. Semuanya ditanya, kamu siapa? Jibril. Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Ma'ruf, nama Nabi Muhammad itu tulis di arsy Allah SWT. Sehingga Nabi Adam, ketika mana Nabi Adam makan buah khuldi, makan buah larangan sebut, Iblis kata buah khuldi lah kan, buah yang kekal. Sebab bila makan khuldi kekal, tak mati-mati, tak akan dikeluarkan dari syurga. Nabi Adam makan adalah terlupa. Fanasia, Nabi makan buah sudah adalah terlupa. Dia orang terlupa, orang tak salah. Nabi Adam makan adalah terlupa, bukan sengaja. Dan kita adalah terlupa tinggal semayang. Yang kena semayang pun tak semayang lagi, terlupa. Jadi orang yang terlupa rufi'anhu kalam. Jadi Nabi Adam ketika makan buah tu dalam keadaan baginda terlupa, dalam keadaan baginda langsung tidak berkenan untuk melakukan maksiat. Sebab Nabi-Nabi dan para Rasul ni semua sekali tidak melakukan maksiat, memikirkan maksiat pun tidak sama sekali. Kita kadang-kadang insya-Allah tak buat kot maksiat lah, bismillah lah kan, tapi hati tu teringin juga. Pengen juga ni tapi itulah, tak apalah. Kita ialah tak dosa lah juga sebab hati itu memang hati kita tak sama dengan hati para Nabi. Tapi para Nabi ni langsung tak terfikir nak buat maksiat. Begitu juga Nabi Adam AS. Jadi para hadirin rahmati Allah SWT, ketika Nabi naik, semua ditanya soalan-soalan begini. Dan ketika Nabi Adam AS balik istidrian, Nabi Adam makan buah tadi dan tak sengaja, Nabi Adam telah melihat di pihak aras tu penuh dengan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Nabi Adam bertawassul, memohon keampunan di atas dosa yang tidak dibuat oleh Nabi Adam. Hakikatnya Nabi Adam tidak berdosa. Tapi nak cerita orang tinggi darjah di sisi Allah Ta'ala tak sama macam kita. Kita hanya bertaubat di atas dosa. Tak dosa tak nak taubat kita. Saya dosa taubat apa? Itu cara fikir kita. Tapi Nabi-Nabi tidak begitu. Dia silap, walaupun bukan sengaja, dia anggap itu satu benda besar sisi Allah Ta'ala. Memohon keampunan kepada Allah di atas benda yang mereka tidak berdosa. Kalau Nabi Adam tak mohon keampunan, Nabi Adam tak salah. Sebab Nabi Adam makan adalah terlupa. Tapi Nabi Adam memohon keampunan kepada Allah di atas dosa yang tidak dibuat oleh baginda. Kerana tingginya makam Nabi Adam AS sebagai seorang Nabi dan Rasul. Dengan apa? Ya Allah, aku bertawassul dengan Muhammad. Disebut dalam hadis bagaimana Nabi Adam bertawassul dengan nama Nabi Muhammad. Sehingga Allah tanya kepada Nabi Adam, macam mana kamu tahu tentang Muhammad? Nabi Adam kata, macam mana aku tidak bertawassul dengan nama ini, sedangkan di dinding arsy tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dan semestinya tidak akan ada makhluk yang digandingkan namanya dengan nama-Mu ya Allah, melainkan dia adalah kecintaanmu ya Allah. Akhirnya Allah pun menerima permintaan Nabi Adam AS untuk diampunkan dosa yang tidak dibuat oleh Nabi Adam AS. Besarnya Nabi Adam dan besarnya Nabi Muhammad. Mereka penduduk langit semua kenal siapa Nabi SAW. Tapi setiap satu tempat tu tak bagi Nabi melepasi dari Sayyidina Jibril, melainkan setelah mereka pasti kedua-duanya telah mendapat izinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada lagi-lagi itu Nabi-Nabi ditemui oleh Nabi SAW. Dan Muhammad jumpa dari Nabi Adam tadi. Kemudian disebut juga pada langit yang kedua, disebut pada langit yang sebagai contoh disebut sini, pada langit yang keempat ditemui Nabi Allah Harun. Nanti pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebut satu langit pertama jumpa siapa, kedua jumpa siapa. Nabi Musa jumpa pada langit yang ketujuh. Tapi kalau kita baca hadis lepas ni, Nabi Musa pada langit yang keenam, Nabi Ibrahim pada langit yang ketujuh. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi Ibrahim ditemui pada langit yang keenam, Nabi Musa pada langit yang ketujuh. Jadi ini juga menunjukkan bahawa peristiwa itu tidak sama. Bukan peristiwa yang sama yang berlaku. Sebab macam mana tu? Jadi kalau ulama kata ini menunjukkan dia bukan peristiwa yang berlaku secara jasad. Ini adalah secara mimpi. Wa Musa bisabiq bitabdil kalamillah. Faqala Musa rabbi lam azunna an yurfa alayya ahad. Ketika Nabi Muhammad nak lepas jumpa Nabi Musa dan nak meneruskan perjalanan, dan kalau ikut riwayat Nabi Musa nangis. Nabi Musa kata, ya Allah, aku tak sangka ada orang yang akan tinggi daripada aku. Sebab Nabi Musa diberikan kemuliaan oleh Allah berbicara dengan Allah secara langsung. Tiba-tiba Nabi Muhammad bukan sekadar berbicara dengan Allah,
kalau ikut pandangan yang kuatnya, melihat Allah SWT di Sidratul Muntaha. Bukan Allah berada di Sidratul Muntaha. Nabi ketika itu berada di Sidratul Muntaha dan Nabi melihat Allah. Bukan zat Allah di Sidratul Muntaha, sebab Allah tidak bertempat sama sekali. Macam kita, saya tengok bulan di atas rumah saya lah. Siapa yang atas rumah? Bulan ke kamu? Kita. Bulan bukan atas rumah kan? Kita atas rumah. Cuma kita kata saya melihat bulan di atas rumah. Kita berada di rumah ketika itu melihat bulan. Begitu juga Nabi ketika di Sidratul Muntaha, Nabi melihat Allah dan Allah langsung tidak bertempat dengan benda yang kita tak mampu nak fahami lah kan? Dan di akhirat nanti juga kita akan melihat Allah dalam keadaan Allah tidak bertempat. Tapi kita dapat melihat Allah dengan apa yang akan dibuat oleh Allah SWT nanti yang tak mampu dijangkau oleh akal kita. Summa faqala Musa rabbi lam azunna an yunfa alayya ahad. Nabi Musa nangis. Nabi Musa kata, ya Allah, saya tak sangka ada orang lebih tinggi daripada saya. Sebab Nabi Musa sangka baginda lah yang paling tinggi dari sudut dapat berbicara dengan Allah. Tiba-tiba Nabi Muhammad bukan sekadar berbicara, melihat Allah SWT yang tidak dapat dilihat oleh Nabi Musa ketika di dunia. Menunjukkan darjat Nabi-Nabi ini berbeza-beza. Okey. Hatta ja'a sidratal muntaha wa dana al-jabbaru rabbul izzah fatadalla hatta kana minhu qaba qausaini aw adna. فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. Dan ketika itulah disebut ketika Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, Sayyidina Jibril tak dapat meneruskan perjalanan dan Nabi meneruskan perjalanan. Dan ketika itulah Nabi melihat Allah SWT dan Nabi berbicara dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha. Dalam nas disebut sini, wadanal jabbaru rabbul izzah fatadalla, maka Tuhan pun mendekati Nabi Muhammad SAW dan makin mendekati sehingga di antara Allah dan Nabi Muhammad itu dekatnya qaba qausaini aw adna, dekatnya Allah dengan Nabi Muhammad seumpama dekatnya dua hujung busur. Kan busur lengkong itu kan, sini dengan sini tu busur sabit lebih kurang lah. Mendekatnya Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad sebesar ni, atau makin sebenarnya lebih dekat lagi. Faqaba qausaini aw adna. Para hadirin, ini di antara contoh hadis yang mutasyabih. Bagaimana Al-Quran juga ada ayat-ayat mutasyabihat, maka hadis juga ada hadis mutasyabihat. Dan apa konsep kita dalam menghadapi hadis-hadis atau ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat? Kita balik kepada asal, iaitu al-muhkamat. Bila kita menghadapi ayat-ayat bersifat mutasyabihat ataupun ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat, kita balik kepada yang bersifat al-muhkamat, yang jelas tanpa ada sebarang kesamaran. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat. Macam mana Allah bertempat sedangkan Allah mencipta tempat? Allah bukan wa huwa khaliqul makan wa huwa qabla wujudil makan kan. Dalam istilahnya Allah bukan, tidak salah. Allah bukan, Allah telah ada sebelum ada makhluk. Tempat makhluk, langit bumi makhluk, syurga neraka makhluk. Bahkan kalau ikut dalam hadis, walaupun hadis dua makhluk yang dicipta mula-mula adalah Nur Nabi Muhammad sebelum wujudnya langit bumi, sebelum wujudnya syurga lagi. Jadi satu ketika dulu hanya ada Allah tanpa ada tempat. Ruang kosong makhluk, hanya ada Allah tanpa makhluk. Jadi Allah tidak bertempat sebab satu ketika dahulu Allah tidak bermakhluk, tidak bertempat, tidak mempunyai sebarang makhluk bersama dengan Allah. Wa huwa khaliqul makan, kemudian Allah menciptakan tempat, langit, bumi, syurga, neraka. Wa huwa qabla wujudil makan kan. Allah sedang wujudnya sebarang makhluk, sebarang tempat, Allah sudah berada. Dan sebagaimana satu ketika dahulu Allah tidak bertempat, begitu juga sampai bila-bila Allah tidak bertempat. Kerana bertempat adalah sifat makhluk. Makhluk perlu tempat, sebab kalau tak tempat terang rawang ni macam mana tu? Tempat maknanya kita pijak atas tempat, satu benda yang mengisi kita. Itu namanya tempat. Maka dalam hadis ini disebut Allah dekat dengan Nabi Muhammad. Jadi dalam hadis-hadis seperti ini dan juga hadis-hadis yang lain, setengah ayat-ayat lain, para ulama mempunyai dua pendekatan. Saya uraikan sikit di dalam menafsirkan ayat-ayat begini. Dan di sinilah berlaku pertelingkahan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang yang terkesan dengan fikrah Wahabiyah sebagai contoh. Ini punca dia. Masing-masing ingin mengisbat ataupun ingin
ingin meraihkan kehendak Allah SWT, tapi ada satu golongan yang tepat, satu golongan salah dalam memahami kehendak Allah. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah menyatakan, para ulama semuanya secara ijma' tidak mengatakan langsung Tuhan bertempat. Sebab mustahil kalau kita tengok dalam ucapan Sayyidina Ali semua mengatakan Tuhan tidak bertempat. Tapi zahir ayat begini menunjukkan Allah bertemu dengan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, dekat sampai macam dekat busur ada panah tu, bahkan makin bukan dekat tu, dekat lagi kan. Jadi sebenarnya macam mana memahami? Para ulama keseluruhannya bersepakat bahawa Allah sama sekali tidak sama dengan makhluk. Jadi bila kita jumpa mana-mana ayat yang zahirnya begini, kita kena letak dalam minda kita Allah tak sama dengan makhluk. Okey. Dia juga dipanggil sebagai takwil basir. Kita telah pun mentakwil ayat Quran secara basir. Sebab kalau tak takwil langsung, kita kata Tuhan bertempat. Awal maksud takwil, kita tak pakai makna yang kita faham daripada zahir kalimah. Ar-Rahman ala arsy istawa. Istawa kalau ikut dalam bahasa Arab antaranya maksudnya duduk. Kan, jelas. Jadi contoh macam ayat ni. Dana al-Jabbaru Rabbul Izzah, Tuhan yang maha gagah, Tuhan yang memiliki kemuliaan, mendekati Nabi dan minta untuk semakin mendekati sehingga hampir dekat seumpama busuk anak panah. Ujung anak panah tu, ujung busuk anak panah tu. Jadi Ahlussunnah akan mengatakan mustahil Tuhan bertempat dan mustahil Tuhan bersifat dengan sifat makhluk. Boleh dekat pula, ada masafah, ada lokasi antara kita dengan Allah Ta'ala, mustahil sama sekali. Jadi masing-masing kalau kita pegang dengan zahir, kita tak takwil langsung, kita akan mengatakan Tuhan bertempat dan sama sekali kita telah tersasar daripada kehendak yang sebenar. Jadi semua para ulama tidak bersetuju Allah bertempat. Jadi kalau mereka jumpa ayat-ayat seperti ini ataupun hadis seperti ini, mereka akan kata first kali mustahil Allah sebagaimana yang dizahir oleh ayat ini ataupun hadis ini. Tapi yang sebutnya Nabi, mustahil Nabi tipu, mustahil Allah tipu. Jadi para ulama mengatakan kalau yang sebut ini bukan Nabi, kita kata awak tipu. Tapi apabila yang sebut itu Allah dan juga Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang sebut itu Nabi dan Nabi tidak akan menipu sama sekali, mereka semuanya wahyu, menunjukkan ucapan ini betul. Dalam keadaan makna kita fahamlah salah. Jadi para ulama akan mengatakan kalau begitu ada makna lain. Sebab yang ucap di Nabi cuma zahir dia tidak sepatutnya begitu. Tapi bila yang sebut tu Nabi, maknanya ada makna lain. Apa makna tersebut? Okey, selepas mereka mentakwilkan secara kasar tadi, berlakulah perselisihan para ulama di dalam mengambil konsep atau mengambil pendirian di dalam memahami apakah makna yang diinginkan oleh Nabi dan juga Allah SWT di dalam ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang bersifat mutasyabihat. Sebagian para ulama yang kita sebut al-mufawwidun, ulama-ulama yang tidak mahu mentakwil, maksud dia selepas mereka takwil, semuanya takwil. Semua para ulama kena takwil. Kalau tidak takwil akan jadi orang yang mengisbat Allah Ta'ala bertempat. Semuanya takwil, maksudnya semua akan mengatakan mustahil Tuhan sebagaimana yang difahami dengan ayat ini. Semuanya mentakwil. Lepas takwil yang utama tu, adakah mereka mentakwil lagi? Ulama sebahagiannya, yang majoriti ulama-ulama terdahulu mengatakan ayat ini ataupun hadis ini sebagai contoh mempunyai makna khusus. Apa makna tu? Kami tak tahu. Jadi macam mana? Serah ke Allah Ta'ala. Cuma yang pasti Tuhan tak macam yang terfaham dengan ayat ini, tak macam yang kita faham dengan hadis ini. Ada makna lain. Apa makna dia? Serah Tuhan. Cuma yang pasti tidak seperti mana yang kita faham. Sebagian para ulama pula berijtihad. Ijtihad. Masing-masing yang golongan yang kedua pula yang kita panggil al-muawwilun, ulama-ulama yang mentakwil, takwil yang kedua. Selepas takwil yang pertama tadi, takwil yang lebih dalam. Tadi takwil secara kasar je. Mereka berusaha dengan kemampuan ilmu mereka dalam bahasa Arab untuk memahami apakah sebenarnya kehendak Nabi. Berijtihad, mana tahu betul, supaya orang-orang awam tak pening kepala. Sebab kalau contoh awam jadi, macam mana ni Allah tak dekat kita, Allah tak bertempat ni, Tuhan tempat macam mana? Jadi kalau kita nak terangkan sejarah, takut mereka tak faham. Jadi para ulama sebahagiannya cuba untuk menguraikan hadis ni dengan kefahaman mereka. Akhirnya mereka berkata
Dekatnya Allah bukan maksudnya dekat jasad Nabi dengan zat Allah, tapi dekatnya Nabi dengan dari sudut kedudukan Nabi kepada Allah SWT. Macam kita sebutlah, orang tu dekat tu dengan Syekh, dia tu dekat betul dengan Syarah. Maksud dia apa? Setiap hari sama dia dekat betul. Ya, maksud dia tu hubungan dia dengan doktor tu begitu intim. Bukannya jasad mereka sama je. Doktor masuk tanda dia boleh ikut. Dah. Jadi maksud dia dana di sini, para ulama berusaha memahami, maksud dia martabat Nabi begitu dekat ketika itu dengan Allah SWT. Bukan zat Nabi dekat dengan zat Allah. Sebagai ulama faham itu. Ada ulama kata tak, kita tak faham maksud dia suatu Tuhan. Allah yang Nabi yang sebut, Allah yang tak ada yang cerita, tahulah apa yang maksud dia. Itu yang lebih tepat. Ada yang berperangan seperti itu. Jadi dalam hadis ini, sebagai ulama kata maksudnya Nabi itu dekat dengan Allah Ta'ala sampai dekat macam dua ujung busur nak panah tu, busa nak panah tu. Mereka dekat di sudut kedudukan martabat Nabi dengan Allah SWT. Bukannya jasad Nabi dekat dengan zat Allah SWT. Saya rasa kita dapat faham secara kasar. Sebab takut kita salah faham sebab ada orang yang dia faham, dia kata ya Allah Ta'ala memang di situ mutahab. Itu serah Tuhan apa maksudnya. Allah Ta'ala ada tangan, serah Tuhan macam mana bentuk tangan dia. Bahaya tu. Yunsibuna ila Allahi kulla jahlin wa yabra'una bil balkafah. Mereka menisbahkan kepada Allah semua benda yang tidak sepatutnya. Kemudian mereka mengatakan, melepaskan diri mereka dengan mengatakan bila kain, dengan apa cara sekalipun, tanpa sebarang cara. Allah Ta'ala ada tangan, tanpa apa yang kita faham. Bila kita tanya anggota, maksudnya tubuh badan, sebahagian mereka kata ya, tubuh badan. Cuma tubuh badan Allah tak sama macam tubuh badan kita. Bahaya. Kita telah mengatakan Tuhan jasad, sedangkan Allah tidak seperti itu. Allah fawqat tasawwur. Allah mengatasi sebarang gambaran yang kita fikirkan. Okey, subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah tak sama dengan makhluk. Allah Maha mendengar, kita juga mendengar. Dah, kita dengar tak macam Tuhan dengar. Cuma nak begitu. Macam mana kita nak gambar kan? Maksudnya Allah mengetahui segala benda yang berbunyi. Tapi kita dengar dengan telinga. Dengar kita bukan dengar Allah. Melihat kita bukan melihat Allah. Melihat kita secara mata. Dan Allah tidak perlukan semua itu. Allah mengetahui semua benda. Cuma bagaimana cara? Allah jangan fikir tentang zat Tuhan. Cuma Tuhan tidak beranggota dan tidak bertempat sebagaimana yang disalah tafsirkan oleh sebagian orang. Kemudian pada ketika itu Allah pun mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW 50 solat 50 solat ke atas umatnya. Fa'auha Allahu fima auha ilaihi 50 salatan ala ummatika kulla yawmin wa laylah. Allah memberikan, mewahyukan kepada Nabi, kita wajib sebenarnya sehari semalam 50 waktu. Allah tahu tak nanti dia akan jadi tukar? Tahu. Tapi nak menunjukkan betapa Allah Ta'ala ni rahim dengan hamba-hambanya, dan nak tunjuk kedudukan Nabi Muhammad ketika dapat perintah tadi. Agak-agak kalau kita dapat mula, kita kata ya betul Allah Ta'ala 50. Mungkin yang takut syuraya. Dalam hadis Nabi dapat khamsin. Tengok Allah nak zahirkan. Sebenarnya Allah tahu dah apa yang akan berlaku. Sembahyang akan kuat jadi 5 waktu. Bahkan sebagai orang Islam memurahkan lagi sampai tak waktu. Ada pula nuzul yang baru kan, Isra Mi'raj yang baru. Daripada 5 waktu jadi 1 waktu ataupun setengah waktu, langsung tak waktu. Tapi kenapa benda ini dizahirkan dalam hadis? Dan kenapa Allah takdirkan benda itu berlaku? Untuk menunjukkan siapa sebenarnya Nabi SAW. Nabi kata 50 waktu, 50 waktu. Nabi tak ada munaqasyah, tak ada jidal dengan Allah Ta'ala. Nabi pun turun Summa habata hatta balagha Musa fahtasabahu Musa faqala ya Muhammad maza ahida ilaika rabbu qala ahida ilayya 50 salatan kulla yawmin wa laylah. Nabi Musa tahan. Nabi Musa di langit yang ketujuh kalau ikut hadis ni. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada langit yang ke-6, langit yang ketujuh Nabi Ibrahim AS. Jadi kalau orang kata yang ini juga ini kisah yang lain, bukan kisah yang sama. Ini kisah ketika dalam mimpi. Nanti hadis riwayat Imam Muslim kisah realiti. Pun ceritanya dalam mimpi berdasarkan pandangan sebagian ulama lah. Nabi Musa tahan. Tanya kepada Muhammad, macam mana apa cerita Allah Ta'ala ada bagi apa?
Nabi Muhammad kata, ya, 50 semayang sehari semalam. Qala inna ummataka la tastati'u dzalik. Wahai Rasulullah, Nabi Musa kata, umat kamu tak akan mampu benda tu. Farji' falyukhaffif 'anka rabbuk wa 'anhum. Balik semula wahai Muhammad, kembali semula ke tempat kamu berbicara dengan Allah. Bukan pergi semula pada tempat di mana adanya Allah. Tidak, Allah tiada tempat. Pergi semula ke tempat kamu berbicara dengan Allah. Macam kita borak dengan kawan kita, adakah semestinya kawan kita mesti ada di situ? Dah, ini alhamdulillah sudah. Orang kat Malaysia, kita kat sini telefon. Kawan kita tak dekat Mesir pun, tapi kita dapat berbicara dengan dia. Apatah sangat kalau pada alam realiti hari ini pun boleh berbeza tempat, tak sama satu tempat boleh berbicara, maka adakah mustahil bagi Allah untuk Allah tidak bertempat berbicara dengan Nabi Muhammad yang bertempat? Tidak mustahil bagi Allah SWT. Farji' falyukhaffif 'anka rabbuka wa 'anhum. Pergilah semula kepada tempat di mana kamu bertemu dengan Allah dan mohon kurang takhfif untuk kamu dan untuk umat kamu. Nabi Musa telah membuat bakti oleh kita. Semestinya setiap kali kita sembahyang, kita Nabi Musa buat pahala saya. Sebab Nabi Musa telah punya sikap baik kepada kita, takhfif, minta supaya kurang sikit kan. Dan cerita Nabi Musa melihat maslahah umat Islam. Ya. Ketika Nabi turun, kalau ikut dalam hadis Sahih Muslim nanti, Nabi bertemu dengan, kalau realiti pada alam jaganya, Nabi Musa di tahap yang di langit yang ke-6. Berbeza dengan yang kita bacakan hari ini. Nabi Ibrahim di tahap langit ke-7. Nabi lalu yang 7 dulu, baru lalu ke-6. Semestinya Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kata apa tak? Tak ada. Maksud dia, Nabi Ibrahim makamnya tafwid, tak nak jidan dengan Allah Ta'ala. Apa tu suruh selesai? Nabi Musa bukan nak berjidan dengan Tuhan, tapi melihat maslahah kita pula. Nabi Muhammad menggabungkan kedua-dua sekali. Subhanallah. Nabi Muhammad peringkat awal selesai taat. Nabi selesai, Allah suruh selesai. Tapi dalam masa yang sama juga Nabi meraihkan masalah kita dengan isyarat daripada Nabi Allah Musa AS. Nabi Muhammad menggabungkan keduanya sekali. Nabi Ibrahim memiliki sikap tak akan bincang sama sekali dengan Allah Ta'ala. Dan Allah kata kita tak. Nabi Musa melihat dari segi masalah kita, Nabi Muhammad gabungkan kedua-duanya sekali. Maka menunjukkan martabat Nabi Muhammad mengatasi martabat Nabi Allah Musa dan juga martabat Nabi Allah Ibrahim AS. Dan kesemuanya adalah Nabi-Nabi Allah yang mulia. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت. Bila Nabi Musa khabar begitu, Nabi Muhammad pandang ke Jibril. Pandang. Macam itulah, minta pandangan. Saya Jibril kata, nah, kalau nak balik, in syi'ta, kalau kamu mahu. Dan kalau Nabi Muhammad tak mahu, boleh straight balik. Tapi Nabi Muhammad kembali semula ke tempat baginda berbicara dengan Allah dengan isyarat daripada Nabi Musa, pandangan Musa dan juga pandangan daripada Sayyidina Jibril AS. Okay. Penting juga bila kita buat keputusan, kita mengambil pandangan orang lain. Fa'asyara ilaihi Jibril an na'am in syi'ta fa'ala bihi ila al-jabbar faqala wa huwa makanahu ya Rabb khaffif 'anna fa inna ummati la tastati'u hadha fawada'a anhu 10 salawatin thumma raja'a ila Musa fahtasabah falam yazal yuraddiduhu Musa ila Rabbi hatta sara ila 5 salawat. Nabi Muhammad bertemu pergi ke tempat di mana Nabi berbicara dengan Allah dan Nabi iaitu di Sidratul Muntaha, dan Nabi minta kurang, Allah kurangkan 10, kurang ni sampai jadi akhirnya tinggal 5 solat. Setiap kali turun kurang, Nabi Musa kata apa? Kurang begini. Oh jangan, tak cukup lagi. Minta lagi Turun naik. Ada ulama kata, kenapa Nabi Musa tahan Nabi banyak kali? Bukan Nabi Musa itu sembahyang. Ada ulama kata, antaranya yang kita faham Nabi Musa di sini adalah alhamdulillah, jazakumullah khairan ya sayyidi ya Nabi Allah Musa AS. Sebagai ulama kata sebenarnya Nabi Musa selain daripada nak lihat masalah kita, Nabi Musa tahan Nabi sebab Nabi Musa suka tengok wajah Nabi, kerana pada wajah Nabi ada nur hasil daripada Nabi bicara dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana, jadi manusia dia suka, dia tahan.
Nabi Musa tahan sebab gembira tengok Nabi, sebab Nabi berbicara dengan Rasulullah. Itu yang saya juga faham tadi sebab Nabi Musa gembira tengok Nabi. Jadi Nabi Musa tahan. Sebab kalau kita orang kita suka nak balik hati-hati lu baik, sebab kita nak biar sentiasa sama dengan dia lama. Beza kalau orang kita tak suka, bila dah balik, dia syai ada. Sebab orang tradisi orang Arab kan, bila kita datang rumah dia jamu macam-macam, last sekali dia akan bagi syai. Ya. Ni kawan-kawan banyak tak tahu. Kalau pergi Malaysia lah, dia akan bagi air kosong lah, dia bagi air sejuk lah. Last kali dia akan bagi selalunya syai. Apa maksudnya? Wa ma ba'da syai illa rubuh. Tak ada lagi selepas syai melainkan balik lah kan. Itu tanda penghambat tu. Buah penghambat. Cuma dalam bentuk yang cantik iaitu syai. Jadi kalau kita pergi kawan-kawan, elok kan jamu syai kan. Tapi kalau orang kita suka, kita nak halang ni. Nanti dulu bawa macam-macam sebab kita suka dia. Jadi saya faham Allah Ta'ala Alam. Selain daripada Nabi Musa gembira tengok wajah Nabi kerana Nabi bicara dengan Allah, Nabi Musa juga tahan Nabi sebab Nabi Musa nak tengok Nabi selalu. Sebab Nabi Muhammad, kalaulah Nabi Yusuf itu diberikan syatrul husni, keindahan, kecantikan, setengah kecantikan itu ada pada Nabi Yusuf, maka Nabi Muhammad pada Nabi ada seluruh kecantikan. Jasad Nabi, akhlak Nabi, kedudukan Nabi, semuanya cantik, menyebabkan semuanya akan gembira dengan Nabi sehingga Nabi Musa tahan Nabi banyak kali dengan harapan dapat jumpa banyak kali. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai dah kali apa? Sampai 5. Summah tabasahu Musa indal khamsi faqala ya Muhammad wallahi laqad rawattu bani Israila qaumi ala adna min hadha fadha'ufu fatarakuhu fa ummatuka adhafu ajsadan wa quluban wa abdanan wa absaran wa asma' farji' falyukhaffif anka rabbuk. Nabi Musa tahan last sekali tinggal 5 je. Nabi Muhammad turun, Musa tahan. Berapa dapat? Musa Muhammad ada 5. So jangan. Saya umat saya kena semayang kurang daripada 5 lagi. Nak cerita umat Bani Israel dulu semayang kurang daripada 5 waktu. Syariat itu pun boleh ketinggalan. Umat kamu jasad kecil, hati kecil, dengar kecil, lihat kecil. Lihatlah kita jasad kecil, semua kecil. Jasad umat Nabi Musa besar-besar, jadi matanya besar, telinganya besar, sesuai dengan jasad mereka. Kalau umat saya yang gitu punya gadang, orang Minang tu gadang punya besar pun tak mampu untuk solat kurang dari 5 waktu. Dia orang tinggal juga. Umat kamu yang kecil jasad nak sembahyang 5 waktu. Jangan. Pengalaman Nabi Musa AS. Apa kata Nabi? Okay. Farji' falyukhaffif anka rabbuk kullu zalika yaltafitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Jibril liyushira alaihi wa la yakrahu dhalika Jibril farafa'ahu 'inda al-khamisah faqala ya rabbi inna ummati du'afa ajsaduhum wa qulubuhum wa asma'uhum wa abdanuhum fakhaffif 'anna faqala al-jabbar ya Muhammad qala labbaika wa sa'daik qala innahu la yubaddalu al-qawlu ladayya kama faradtu 'alayka fi ummil kitab qala faqulu hasanatin bi'ashri amsalha fahiya khamsuna fi ummil kitab wa hiya khamsun 'alayh. Kalau dalam hadis riwayat ini, selepas Nabi Musa kata 5 pun tak mampu tu, Nabi Muhammad naik semula ke tempat Nabi berbicara dengan Allah Ta'ala dan Nabi minta kurang dari 5. Sedangkan dalam hadis yang lain, Nabi kata sampai tak ni saya dah malu Allah Ta'ala, menunjukkan 2 peristiwa yang berbeza. Yang ni di alam mimpi sebagaimana yang disebut sebagai para ulama yang ditarjihkan oleh Fadlatul Syekh Yusi Ibn Rushdi. Jadi dalam kisah mimpi Nabi minta sebab rahmat Nabi. Rahmat Nabi minta juga. Dan ketika itu Allah Ta'ala kata yang tertulis pada Lauhul Mahfuz kamu kena sembahyang 50 waktu dan yang kamu kena buat 5 waktu. Yang tertulis di Lauhul Mahfuz kamu diwajibkan sembahyang 50 waktu tetapi kamu hanya sembahyang 5 waktu kerana 5 waktu itu 1 waktu mengatasi 10. Maka 5 kali 10 50 waktu. Jadi akhirnya Allah Ta'ala dalam mimpi ini berdasarkan peringatan ulama, Nabi diwajibkan untuk solat 5 waktu untuk umat begini. Okey. Dan akhirnya Nabi SAW pun balik faraja ila Musa faqala kaifa fa'alta faqala khaffafa 'anna a'tana bi kulli hasanah 10 amsalha
Qala Musa qad wallahi rawatu bani Israil ala adna min zalik fataraku irji' ila rabbik falyukhaffif 'anka aydan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Musa qad wallahi istahyaitu min rabbi mimma ikhtalaftu ilaik. Qala fahbit bismillah. Qala wastaiqas wa huwa fi masjidil haram. Lepas Nabi Muhammad dapat kurang 5 waktu, lepas tu jumpa balik Allah Ta'ala, ini je 50 waktu yang tertulis di Lauh Mahfuz yang kamu kena buat 5 waktu. Nabi balik semula kena tahan dengan malaikat dengan Nabi Musa ni. Nabi Musa minta kurang lagi lah. Nabi kata saya malu. Pada takat ni lah, saya dah malu lah banyak kali jumpa Allah Ta'ala minta kurang. Menunjukkan saya akan tak ibadat lah. Akhirnya Nabi kata saya malu dan kata Sayyidina Jibril qala fahbit bismillah. Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ihbit bismillah, turunlah kamu semula ke dunia dengan izin Allah Ta'ala. Qal wastaiqaza wa huwa fi Masjidil Haram. Nabi pun terjaga dalam keadaan ketika itu Nabi masih lagi berada di Masjidil Haram. Jadi hadis ini sebagai ulama kata adalah hadis yang menunjukkan peristiwa Nabi melakukan proses Isra Mi'raj di alam mimpi. Baik, sekarang pukul 6. Saya buat ni. Malu ada sebab kenapa? Pasal kenapa? Ha? Malu sebab. Setengah, itu jawab. Ha? Pada lewat 6:30. Okey. Saya bacakan hadis yang kedua. Perhatikan rahmat Allah, hadis kedua ni dia menceritakan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana hadis ini menunjukkan proses realiti yang berlaku pada Rasulullah SAW, yang mana ada banyak persamaan di antara alam mimpi Nabi dengan alam janda Nabi SAW. Dengan sanad yang bersama pada Imam Muslim, daripada Imam Muslim dia berkata qala hadatsana Syaiban ibnu Farrukh qala hadatsana Hammad bin Salamah qala hadatsana Sabit al-Bunani an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqa al-himar wa duna al-baghli yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Qala faradtu hatta ataitu Baitul Maqdis. Saya didatangkan dengan buraq, sejenis binatang yang putih, lebih putih dan panjang. Bukan kecil lah, dia besar, benda besar. Fawqal himar, tawilun fawqal himar. Main lebih besar atau lebih panjang daripada himar. Alhamdulillah kita Mesir nampak himar Wadunal baghli, cuma lebih kecil sedikit berbanding dengan bagal. Korang tahu kan bagal apa kan? Tanya orang Arab satu bagal. Bagal ni kacukan kuda dengan himar. Akhirnya keluar bagal. Dia lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada himar. Saya perasan dia punya beza ekor dia cantik sikit. Ekor dia bukan macam, dia muka macam muka keldai, tapi ekor dia ekor kuda. Pengalaman tahu-tahu. Betul lah kalau bagal Masrah tak sama. Yang mana kata Nabi, buraq ni dia letak kaki dia langkah dia punya kaki dia sampai di sejauh mata memandang. Maksudnya kalau kuda kita langkah depan je lah, tapi buraq langkah dah sejauh mata memandang, dah sampai dah sekali langkah. Tak mustahil sebab buraq daripada cahaya. Buraq daripada cahaya dan malaikat juga daripada cahaya. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Maka kata Nabi, saya pun menunggang buraq ini bersama dengan Sayyidina Jibril AS sehinggalah saya sampai ke Al-Baitul Maqdis, sampai ke Masjid Al-Aqsa. Qala faradatu bil halqati allati yarbitu bihil anbiya. Saya pun mengikat buraq tadi di tempat di mana para nabi sebelum ini pernah mengikat buraq di situ. Okey, ataupun mengikat binatang mereka di situ. Ada ulama mengatakan buraq yang ditunggang oleh Nabi pernah ditunggangi oleh Nabi-Nabi sebelum ini. Okay, Nabi bila sampai ke Masjid Al-Aqsa, Nabi ikat buraq di tempat yang pernah Nabi-Nabi sebelum ini ikat binatang mereka di situ. Yang kalau ikut ceritanya hari ini di dinding buraq lah tempat ratapan tu. Yang orang Yahudi meratap di situ. Dikatakan di situlah Nabi ikat buraq Nabi di situ. Nak cerita kepada kita, jangan tawakal je. Al-Aqsa bil asbab. Tak. Nabi ketika dalam peristiwa hijrah ke Madinah,
Bila sampai ke kemah Ummu Ma'bad, kemah Ummu Ma'bad ni lepas pada Mekah sikit, ada satu kemah di tengah padang pasir, yang mana macam dulu restoran lah, restoran R&R. Dia ada dua kemah, satu kemah lepak-lepak, satu kemah untuk makan. Makan bayar, maksudnya restoran di tengah padang pasir. Jadi Nabi ketika peristiwa peristiwa hijrah tu, Nabi singgah di kemah Ummu Ma'bad dengan harapan dapat minum something perjalanan ke Madinah. Ummu Ma'bad, Sayyidatuna Ummu Ma'bad betul tak Islam lah, tak masuk Islam ni. Dia kata apa yang ada, tak ada apa pun, nak rela lah, cuma lah kambing pun kurus, air pun tak ada kan, susu pun hilang, tak ada apa. Apa yang dia buat Nabi? Nabi kata mana kambing tu? Datanglah kambing kurus benar. Nabi sapu ke susu, dia punya kantung susu dia besar tu susu kambing tu besar, tiba-tiba penuh dengan susu. Dan Nabi pun ambil bekas perah, dapat susu kambing minum. Terkejut Sayyidatuna Ummu Ma'bad, wah daripada kambing tak cukup besar, tiba-tiba boleh banyak susu sekali sentuh je. Inilah Nabi yang lain. Tengok, Nabi juga al-akhdhu bil asbab. Padahal kalau Nabi nak terus buat gitu atas langit, keluar susu, betul tak? Tapi kerana di dunia ini kita diminta oleh Allah untuk al-akhdhu bil asbab, dan susu tidak keluar tiba-tiba atas angin ni begitu. Susu kalau ikut di alam realiti ni daripada kantung susu, maka Nabi sentuh kantung susu kambing tadi, keluar susu. Sedangkan kalau Nabi nak minta, boleh keluar tu daripada langit gelas. Tak? Tapi al-akhdhu bil asbab. Begitu juga dalam peristiwa Isra. Sampai ke sana Nabi ikat borok, sedangkan borok tak lagi dah teman bersama dengan Nabi dah. Jadi kalau kita ada motor ke apa, jangan tawakal je, tambah di masjid, insya-Allah lah masjid. Takkan ada orang curi kan, ada al-akhdhu bil asbab, beza dengan tawakal. Tawakal hati kita, tawakal maknanya serah. Allah Ta'ala lah yang berkuasa segalanya. Kalau saya kelubung dengan penuh macam-macam sekalipun, kalau Allah Ta'ala kata tak hilang, tak hilang. Kalau hilang, hilang. Macam saya Jumaat lepas, habis kelas, depan mata saya dari kelas Yusri Jumaat lepas, pergi ke rumah kawan, masuk rumah, pura-pura tiba-tiba dengar bunyi motor, bunyi bising, salam bunyi. Pandang tengok ni, Allah, orang Arab tengah dua orang, tengah baringkan motor saya nak masuk dalam Chevrolet. Motor pula kita kunci sebab tak ada benda nak tambat. Jadi saya bertawakal dengan cara saya kunci tayar. Kalau nak serik tak boleh, dia tak serik, dia masuk ke Chevrolet. Nak keluar tiba-tiba rumah dia ada apa namanya pasal apa tu, grill. Cari grill tak jumpa, kunci grill tak jumpa pula. Kalau kabut, kalau tidak mampu putih mata tengok motor, kena kat, jumpa juga, kejar, lari, alhamdulillah dapat motor. Dan ini cerita bahawa kalau Allah kata tak jadi, tak jadi. Begitu juga dengan konsep kita tawakal. Adapun mengambil asbab itu kerana ibadah. Kenapa awak kunci motor? Sebab dengan kunci motor tak hilang. Kalau hilang juga kunci, kata kunci hilang. Tapi kenapa kunci? Sebab Allah suruh saya kunci. Sebab di dunia ni Allah suruh saya buat perbuatan dari sudut asbab. Mereka berdasarkan adat biasa, motor takkan hilang kalau kita kunci. Jadi saya kena kunci kerana Allah suruh saya kunci, dan selepas tu hati saya bertawakal sah ke Allah Ta'ala. Dia kunci motor betul, ya Allah, kalau motor nak hilang, hilang juga ya Allah, tapi janganlah hilang. Amin. Contoh. Itu maksud tawakal dan juga al-akhdhu bil asbab. Nabi ikat buah Nabi di Masjidil Aqsa. Summa dakhaltul masjid fa salaitu fihi rak'atain. Summa kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Nabi pun masuk ke Masjid Aqsa. Sebab tu pada dirahmati Allah, moga Allah punyakan kita solat di Masjid Aqsa. Sebab di situ Nabi pernah solat. Masjid Aqsa bukan yang kubah safra tu, bukan kubah zahabiah tu, yang kubah emas tu, yang kubah hijau. Bahkan sebenarnya Masjid Aqsa adalah kawasan empat segi. Yang di dalam kawasan empat segi itu ada Masjid Aqsa Masjid, di situ masjidnya. Tapi asal Masjid Aqsa tu, asal seluruh kawasan itu semua dianggap sebagai Al-Masjid Al-Aqsa. Kawasan empat segi yang di dalam tu ada Masjid Al-Aqsa ini, ada kubah yang kuning tu, ada safra, itu semua masuk dalam kawasan Al-Masjid Al-Aqsa. Summa dakhaltul masjid fa sallaitu fihi rak'atain. Saya masuk ke dalam masjid, saya sembahyang 2 rakaat.
Sebenarnya saya keluar dan Jibril mendatangkan dua bekas air, satu daripada arak, satu bekas air daripada susu. Arak mana? Arak syurga. Bukan arak mana kalau Nabi minum dosa tak. Sayyidina Jibril tak akan uji Nabi nanti ikut syariat atau tak ikut. Tak ada. Kalau Nabi minum sikit tak ada masalah, sebab itu adalah arak syurga, bukan arak dunia Tapi nak cerita bahawa Nabi memilih fitrah. Allah nak zahirkan kepada kita bahawa Nabi memilih fitrah. Sebab arak secara biasanya merosakkan, walaupun arak syurga tidak merosakkan. Tapi nak cerita bahawa Nabi ni sampai ke arak syurga sekalipun di alam dunia Nabi memilih fitrah. Subhanallah. Bi'ina'in min khamrin wa ina'in min laban faqtartu laban faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam ikhtartal fitrah. Nabi pilih susu dan ketika itu Nabi Sayyidina Jibril kata kamu telah memilih fitrah. Nak cerita bahawa Islam ni agama fitrah. Islam yang dibawa oleh Nabi semuanya adalah fitrah yang sama sekali tidak akan bercanggah dengan minda kita, dengan pemikiran kita dan juga kehidupan kita. Tanya orang Kristian bila mereka mengharamkan para padri berkahwin, akhirnya apa yang berlaku? Rosak para padri. Di Vatikan berapa kes? Kes liwat antara padri dengan padri. Dah tak larat dalam ibadat dah kawannya. Rahim wanita banyak yang gugurkan anak, jumpa tengkorak bayi di dalam tandas-tandas di Vatikan banyak. Fitrah. Bagaimana manusia tak ada kahwin? Manusia memang jiwa ni mau kahwin, dihalang habis. Sebab tu Islam alhamdulillah, para ulama tak pula sebagai tinggi para ulama jangan kahwin. Sebab subhanallah Islam ni agama fitrah dan Nabi telah menunjukkan simbolnya ketika Nabi memilih susu. Summa araja bina ila samai fastaftaha Jibril faqila man an qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammad qila wa qad bu'itha ilaihi qala qad bu'itha ilaihi fafutiha lana fa iza ana bi Adam farahaba bi wa da'a li bi khair. Pada langit yang pertama langit dunia itu langit pertama lah Kalau ikut hadis yang kedua ni, langit dunia itu adalah langit yang pertama. Sampai langit pertama macam tadi kisah dalam hadis Sahih Bukhari. Buka pintu, tanya siapa? Saya Jibril kata, saya Jibril. Siapa bersama kamu Nabi Muhammad? Dekat beliau telah diutuskan untuk menjelajahi langit. Diizinkan oleh Allah Ta'ala. Saya Jibril kata diizinkan, akhirnya dibuka. Dan ketika itu Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam rahababi wa da'ali bi khair. Nabi Adam mempersilakan saya dan mendoakan saya dengan doa-doa yang baik. Di sini para ulama mengatakan, kalaulah orang yang baik datang kepada kita, elok kita galak, kita raikan dia. Contohnya dalam kes ni, bila Nabi sampai, Nabi Adam meraihkan kedatangan Rasulullah dan mendoakan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan doa-doa yang baik. Jadi para ulama mengatakan kalau ada ulama-ulama datang, ambil kesempatan meraihkan dia dan dalam masa yang sama kita doakan dia dan minta doa daripada mereka. Summa araja bila ila sama as-saniyah fastaftaha Jibril alaihi salam. Faqila man anta qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila wa qad bu'itha ilaihi qala qad bu'itha ilaihi fa futiha lana fa idza ana bi ibnil khalah Isa bin Maryam wa Yahya ibn Zakaria. Bila sampai ke langit yang kedua, dalam kes yang sama juga diminta untuk buka-buka pintu tadi. Akhirnya dibuka. Ketika itu Nabi bertemu dengan dua orang Nabi, iaitu Nabi Allah Yahya alaihissalam, anaknya Nabi Zakaria, dan juga Nabi Allah Isa alaihissalam. Bila sampai kepada Nabi ni kita kena cuba fikir apa yang Allah nak ajar kepada kita. Dan kita kena tengok apa sebenarnya kes besar ataupun sejarah besar yang berlaku pada Nabi-Nabi. Nabi Yahya, simbol menarik di dalam menyampaikan Islam, tidak takut kepada pemerintah sehingga dipenggal kepalanya. Ketika itu raja ingin berkahwin dengan anak tirinya. Dalam syariat tak boleh kahwin dengan anak tiri masa tu. Sekarang tak ada masalah, kalau itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Jadi raja ketika itu nak kahwin dengan anak tiri dia, syariat tidak membenarkan, syariat Nabi Musa tidak membenarkan. Nabi Yahya bangkit kata tak boleh. Akhirnya apa yang berlaku? Kepala Nabi Yahya menjadi mahar kahwinan. Nabi Yahya dipenggal kepalanya dan akhirnya mereka berkahwin. Sabat dalam perjuangan. Itu realiti yang ada pada Nabi Yahya AS. Dan baginda seorang Nabi yang syahid, bukan sekadar seorang Nabi, bahkan seorang syahid.
Dan Nabi Isa alaihissalam antara Nabi yang begitu zuhud, sehingga dikatakan Nabi Isa ni tidak ada rumah. Tak ada rumah langsung. Di mana berjalan sampai malam tidur di situ lah. Zuhudnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita juga kena ada jiwa zuhud. Zuhud ni apa dia? Jangan jadikan dunia dalam hati. Bukanlah zuhud tu maksudnya kena pakai pakaian saya ni tak nak masuk baju. Kalau boleh baju tu nak golek-golek sikit, tumbuk-tumbuk biar nampak macam ni, lepas tu koyak sikit baru nampak zuhud. Itu kalau kita niat begitu, kita telah mulia dengan zuhud kita. Kita ingin dilihat sebagai zuhud, zuhud bukan itu. Zuhud bukan isi pakaian. Zuhud ada pada hati. Cuma ada juga para orang, kalau orang tu miskin, itulah zuhud dia. Jadi kalau orang kaya, zuhud dia dengan apa? Dengan harta dia tak beri kesan pada zuhud. Imam Abu Hanifah bila dalam majlis-majlis pakai pakaian lawa-lawa. Tak pula Imam Abu Hanifah ni tokoh saudagar, kain. Orangnya kaya. Jadi bila orang tanya apa ni imam tak macam zuhud pun kan, pakai lawa-lawa tu. Awak imam kan, ulama lagi kan. Asal kata Sayyidina Imam Abu Hanifah, Allahu jamilul jamal. Allah tu cantik, suka benda yang cantik. Aku nak zahirkan tali syukur aku. Bukan nak cerita aku terkesan dunia, tak. Jadi ni nikmat yang Allah bagi, aku nak cuba terima kasih ke Tuhan. Bukan sedekah dengan Allah Ta'ala kan. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kamu, berhiaslah ketika kamu ingin menunaikan solat. Menunjukkan untuk Allah Ta'ala segala-galanya. Jadi para hadirin rahmati Allah, Nabi Isa dia adalah contoh Nabi yang zuhud. Dan banyak lagi lah kehidupan baginda dengan penuh keampunan yang sangat menarik. Itu Nabi Isa AS. Yang mana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Zakaria AS di langit yang kedua. Summa farahaba wa da'wa li bi khair. Kedua-dua Nabi ini pun mengalu-alukan kedatangan saya dan mendoakan saya dengan doa-doa yang baik. Summa awaja bi ila sama'i tsalitsah fastaftaha Jibril faqila man ant? Qala Jibril. Qila man ma'ak? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itha ilayk? Qala qad bu'itha ilayk. Fa futiha lana fa idza ana bi Yusuf sallallahu alaihi wasallam idza huwa qad utiya syatral husni farahaba wa da'a li bi khair. Ketika Nabi sampai ke langit yang ketiga, diketuk pintu, diizinkan masuk selepas soal jawab tadi. Nabi lihat di langit ketiga Nabi Allah Yusuf AS. Nabi kata, saya melihat Nabi Yusuf dah diberikan setengah daripada kecantikan. Dan dalam kes yang lain Nabi mengatakan, saya pula diberikan kecantikan keseluruhan. Subhanallah. Nabi Yusuf tokoh yang kita lihat bagaimana orang yang tidak menggunakan kecantikan tubuh badan sebagai punca untuk cari maksiat Allah Ta'ala. Kita ni dalam Islam tidak, tapi menggatal lebih lah. Itu lebih dari kita. Nabi Yusuf AS, bayangkan lawanya, kacaknya, tak tahu. Saya tak boleh bayang macam mana kacaknya Nabi Allah Yusuf. Sampai orang pandang tu terdengar saya potong tangan, tak asal pun. Kecantikan Nabi Yusuf menjadi ubat bius kepada mereka. Ubat bius ni bila kita akan tak mampu nak ni kan, nak fikir dengan itu, kita tak rasa sakit. Mereka minta pekun sampai begitu sekali. Mereka subhanallah. Nabi Yusuf ketika mana diajak untuk melakukan maksiat, apa yang disebut Allah Ta'ala, fahammat bihi wa hamma biha laula arra burhan rabbi. Nabi Yusuf diajak oleh Zulaikha untuk berzina. Pintu semua dah tutup. Kalau kita mahu mikir tu macam mana takdir kot dah. Dah. Hammat bihi, dia memang nak. Zulaikha memang mahu sangat berzina dengan Nabi Yusuf AS. Wa hamma biha laula arra burhana rabbi. Nabi Yusuf juga mahukan daripada Zakaria, daripada Zulaikha, kalau tidak baginda melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda Allah SWT. Ada orang kata Nabi Yusuf pun sebenarnya teringin juga, tapi teringin Allah Ta'ala terus jadi pemikiran yang jahat, sangat jahat. Dia ingat Nabi Yusuf macam ni. Teringin ke tak berada, terus kan. Itu kita je. Nabi-Nabi langsung tak terfikir nak buat maksiat kawan-kawan kan? Nabi Yusuf langsung tak terfikir nak berzina. Ada ulama menafsirkan ayat hamma ni mahu apa?
Tak ada wa hamma an yazniya biha, tak ada Tuhan sebut itu. Sangat cantik Al-Quran dalam memelihara kehormatan pada Nabi. Dan Allah Ta'ala kata baginda juga mahukan daripada Zakaria, daripada Zulaikha. Apa yang baginda mahu? Ada ulama kata sebenarnya Nabi Yusuf geram nak tumbuk, nak ajak Nabi zina. Nabi Yusuf nak pukul Zulaikha, tapi bila tinggal Allah tu jadi. Ada ulama kata Nabi Yusuf, macam Syekh Yusri pandangan beliau, hama yang dimasukkan Al-Quran adalah Nabi Yusuf sebenarnya kira-kira mahu tolak Zulaikha daripada depan. Kita kalau orang nak ajak kita buat something, kita lari ke kita tolak dia? Kalau kita kuat boleh. Orang perempuan dah ajak, bang jom bang, awak siapa? Contoh saya ni, awak tahu kuat iman tau, contoh kan. Tak ada lari tak? Sebab kalau kita lemah, kita lari. Kalau kita kuat, kita tak akan lari. Maka kita, apa ni? Betul tu gaya orang kuat. Ini dia Tuhan nak ajak kita berzina. Saya siapa kan? Contoh kan. Nabi Yusuf mahu gitu, tapi Allah Ta'ala bagi ilham kepada Nabi Yusuf supaya lari. Sebab kalau Nabi Yusuf tolak Zulaikha, Zulaikha akan tarik Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tolak juga. Tiba-tiba pintu terbuka, nampak gaya macam Nabi Yusuf mahu melakukan sesuatu pada Zulaikha. Sebab bila tolak, dia tarik, dia tolak. Macam tu kan, nampak macam mahu. Tapi bila lari, memang menunjukkan Nabi Yusuf tak masuk. Jadi Muhammad laula ar-ra'a burhan rabbi. Burhan ataupun tanda tu dia masukkan adalah Nabi Yusuf fikir dengan Allah Ta'ala supaya lari, supaya dapat isbat koyak baju di belakang, menunjukkan Nabi Yusuf sama sekali tidak mahu berzina. Sebab kalau dalam gaya menolak itu nampak secara zahir macam mahu. Jadi Allah nak lepaskan Nabi Yusuf daripada kaum itu. Kawan-kawan, kalau Tuhan kurniakan kita cantik, nisab akhwat cun, akhwat gempak kan, kaca. Jangan guna kekacakan dan juga kecantikan itu untuk buat maksiat. Malu kepada Nabi Allah Yusuf AS. Seakan-akan Allah sengaja mempertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi ini supaya kita selaku umat mikir apa benda yang kita boleh dapat daripada kisah-kisah ini. Subhanallah, Nabi Yusuf di antara orang yang tampan, yang begitu perawan, tapi tidak menjadikan ketampanannya untuk mencari maksiat. Wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki diajak oleh seorang wanita yang begitu cantik dan punya kedudukan, lantas dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Seakan-akan orang itu memang persis Nabi Allah Yusuf AS, dan juga siapa-siapa yang berperwatakan sebagaimana baginda. Summa araja bina ila sama'i rabi'ah fastaftaha Jibril alaihi salam. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila wa man ma'ah? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa qad bu'itha ilayhi? Qala qad bu'itha ilayhi. Setiap pintu langit ditanya soalan yang sama. Menunjukkan ketaatan para malaikat terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung melakukan maksiat kepada Tuhan. Fa futiha lana fa idza ana bi Idris farahaba wa da'a li bi khairin, qala Allah azza wa jalla wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Pada langit yang keempat, Nabi telah dipertemukan dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi Idris antara Nabi yang mula-mula sekali pandai menjahit, boleh membaca dan menulis. Kalau ikut ceritanya lah, saya tak tahu Nabi ada macam Nabi. Cuma Nabi Idris ada Nabi yang pandai menulis, sehingga ketika mana kisah Nabi Idris AS tengah menjahit, datang Iblis bawa telur. Adakah Tuhan mampu memasukkan dunia ke dalam telur yang kecil ini? Nabi dia Allah Ta'ala bagi ilham terus. Iblis yang datang berapa Iblis? Dia dekat sikit? Dekat sikit? Iblis apa yang Iblis? Tolol gitu lah, datang. Soalan yang sama? Baik, adakah Allah Ta'ala mampu? Nabi dia kata, jangankan memasukkan dunia ke dalam telur sekecil ini, memasukkan ke dunia ke dalam lubang jarum ini pun Allah Ta'ala mampu. Cocok tu buta sampai sebelah gitu Iblis buta sebelah. Kalau mimpi tengok buta sebelah tu dia tu. Jadi Nabi Idris AS ditemui oleh baginda Nabi SAW di langit yang keempat.
saya boleh katalah mungkin isyarat dia kita sebagai umat Islam ni kena jadi umat yang ada pengetahuan. Sebab Nabi Idris ni simbol pada pengetahuan, mampu menjahit, ada teknologi. Jadi umat Islam tak boleh jadi jumuk gitu. Dia kena ada teknologi yang boleh membawa dia tinggi dengan dasar syariat. Summa araja bina ila sama'il khamisah. Enggak habis ni. Summa araja bina ila sama'il khamisah fastaftah Jibril sampai pada langit yang kelima. Sayyidina Jibril meminta buka pintu. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila wa man ma'ah? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itha ilai? Qala qad bu'itha ilai. Fa futiha lana fa iza ana bi Harun sallallahu alaihi wasallam sarahaba wa da'a li bi khair. Sampai pada langit yang ke-6. Pada langit yang ke-5 Nabi dibawa bertemu dengan Nabi Allah Harun AS. Yang mana Nabi Harun sezaman dengan Nabi Musa dan bahkan rakan kepada Nabi Musa, adik-beradik Nabi Musa di dalam membawa perjuangan Islam kepada Bani Israel. Dan Nabi Harun meninggal dunia di kawasan Tih. Ya, kalau kita pergi sini dikatakan di atas sulah maka Nabi Harun AS. Allah Maha betul tidak, tak tahu tu. Tapi Nabi Harun meninggal sebelum Nabi Allah Musa AS. Nabi Harun ni kalau tengok cerita dia, kita biasa dengar bagaimana sabarnya Nabi Harun dalam membawa perjuangan Islam. Bila kaum dia memperlekehkan dia, sehingga Nabi Musa balik-balik dari gunung Tur Sina, tengok orang pakai sembah bahala, satu kumpulan sembah bahala, satu kumpulan sembah Allah. Nabi Musa marah sebab Nabi Musa minta Nabi Harun jaga. Tarik je Musa. Oh, apa ni? Marahkan Allah. Subhanallah. Bukan marah geram tak, marahkan Allah Ta'ala. Oh, apa sampai kaum kita sembah? Nabi Harun berkata, mereka memandang saya lemah. Sebab Nabi Harun ketika itu melihat kalau dia tegur orang, dia tak mempunyai kepetahan berhujah berbanding dengan Nabi Musa. Nabi Harun hebat, tapi antara Nabi-Nabi ada martabat. Jadi Nabi Harun nampak dia biarkan itu lagi baik daripada cuba untuk mengubah kemungkaran sehingga menyebabkan mafsadah yang lebih besar, menyebabkan perpecahan pada manusia sedangkan Nabi Musa balik. Jadi di sini para ulama mengatakan kalau kita lihat kemungkaran dan kalau kita tegur mafsadah yang lebih besar, jangan ditegur kemungkaran tu walaupun kita tak redha dengan kemungkaran tersebut. Kalau dengan sebab kita mengubah kemungkaran itu menyebabkan darar yang lebih besar, maka jangan ditukar kemungkaran tersebut. Contoh macam pernah berlaku puak-puak siapa yang Tatar serang umat Islam, lepas tu makan minum arak. Lepas tu orang kata kepada salah seorang ulama Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Taymiyah, awak kenapa tak tegur? Syekh Ibn Taymiyah kata, kalau saya tegur, dia minum arak, kalau dia dengar, dia tak minum arak, nanya kita. Lebih baik dia minum arak, kita selamat. Sebab bila mabuk tak bunuh orang. Mana tu lagi besar? Menegak kemungkaran ataupun membiarkan kita dibunuh? Menjaga nyawa tu lebih besar, maka biarkan minum arak. Bukan sebab kita redha, tidak. Kerana mafsadah ketika itu lebih besar kalau kita menegur. Jadi kalau lah dengan sebab menegur membawa kepada kecelakaan ataupun kerosakan yang lebih besar, maka biarkan kemungkaran itu berlaku. Tapi benda ni kena dilihat dengan baiklah, supaya orang jangan puja saya tak berani tegur kemungkaran sebab darar besar. Awal-awal Allah, saya tak boleh ni, kena tetap berada yang lama. Sebab kalau tidak nanti darar. Dia kena faham juga tu kan. Jadi Nabi Harun di antara contoh yang terbaik dalam memerhatikan maslahah. Summa araja bina ila sama'i sadisah fastaftaha Jibril alaihi salam. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila wa man ma'ah? Qala Muhammadun. Qila wa qad bu'itha ilai? Qala qad bu'itha ilai. Fa futiha lana fa iza ana bi Musa sallallahu alaihi wasallam. Pada langit yang ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa AS. Dan sambungan kepada hadis ini, pada langit yang ke-7 Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi kata, saya tengok Nabi Ibrahim sangat sama dengan wajah kawan kamu, iaitu baginda sendiri. Nabi ketika sebut kepada sahabat, saya tengok Nabi Ibrahim sama betul dengan sahabat kamu, iaitu sama betul dengan baginda sendiri. Dan baginda sangat rupa baginda serupa dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim adalah, bila dikatakan antara datuk nenek moyang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur, musnidan zahrahu ila al-Baitil Ma'mur, fa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak la ya'uduna ilayhi.
Nabi Musa, Nabi Allah Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apa? Kawasan haji bagi para malaikat di langit. Kalau kita, kawasan haji kita Kaabah, tempat tawaf kita. Tapi baik di langit, tempat tawafnya apa? Kaabah di langit apa? Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim AS menyandarkan jasad baginda di Baitul Ma'mur, yang mana setiap hari 70,000 malaikat akan melakukan ibadat haji di langit, bertawaf di langit, dan dia orang tak akan datang lagi ke situ sampai bila-bila. Setiap hari akan datang. Jadi Syekh Hussein kata, ini menunjukkan para malaikat menunaikan haji setiap hari di langit. Tapi kita wajib sehari sekali. Sekali seumur hidup. Sebab malaikat bilangan mereka ramai berbanding dengan bilangan manusia. Jadi padalah mereka setiap hari itu pun bayangkan setiap hari 70,000, 70,000 dan tak akan datang sampai ke hari kiamat. Banyaknya bilangan para malaikat. Dan sambungan hadis ni kerana masa dah habis, dan seniman pun menunjukkan sudah berhenti. Jadi akhirnya berlakulah kes pengampunan sama dengan kes yang macam mana hadis yang kita riwayatkan sebentar tadi. Dan di antara tambahan yang ada dalam Sunan Nasa'i secara kasar dalam perjalanan Nabi SAW ke Isra wal Mi'raj, Nabi diminta oleh Sayyidina Jibril berhenti di beberapa tempat. Antaranya di mana? Di Taibah, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Sayyidina Jibril kata berhenti, sembahyang 2 rakaat. Nabi pun sembahyang. Lepas tu Nabi tanya, di mana kita? Sayyidina Jibril kata Taibah. Di sinilah kamu akan berhijrah. Menunjukkan Rasulullah tahu bahawa baginda akan berhijrah ke Yathrib, ataupun namanya Taibah, ataupun nama sekarangnya Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika Nabi sampai ke Mesir, Nabi diminta berhenti sembahyang 2 rakaat di mana? Di Jabal Tur Saina, di tempat lokasi Nabi Allah Musa AS bermunajat. Jadi kalau kita pergi Tur Saina tu kena seronok, sebab di situlah tempat Nabi pernah sampai dah singgah untuk salat 2 rakaat. Dan ketika sampai di Baitullah di Palestin, Nabi juga diminta untuk berhenti untuk salat. Ketika Nabi tanya, di mana kita? Kata Sayyidina Jibril, kita berada di Baitul Laham, di mana tempat kelahiran Nabi Allah Isa AS. Jadi di sini para ulama mengatakan tempat-tempat yang ada unsur-unsur keberkatan begini digalakkan kita sembahyang 2 rakaat kerana keberkatan tempat tersebut. Kerana dulu pernah ada orang-orang mulia seperti para Nabi berada di situ. Contoh, kenapa di Taibah? Kerana tempat tu barakah, tempat hijrah. Kenapa di Gunung Tur Saina? Sebab Nabi Musa pernah berada di situ, dia pernah menerima Taurat. Kenapa di Baitul Ham? Di situ tempat lahir Nabi Isa AS. Jadi bila ada tempat yang ada keberkatan, yang ada masalah kita solat 2 rakaat di situ, dan tidak dianggap sebagai bid'ah sebagainya. Betul para ulama dulu lagi, mereka sembahyang 2 rakaat di tempat kelahiran Rasulullah SAW yang hari ini jadi maktabah. Dan dikatakan tak boleh sembahyang di sini, nanti ada keberkatan. Barulah tempat lahir Nabi Isa AS pun Nabi sendiri diminta untuk solat 2 rakaat. Gambarnya tempat lahir Nabi Isa lagi mulia, tempat lahir Rasulullah SAW. Betul kefahaman terhadap satu isu itu perlu diselang-selingkan dengan merujuk kepada para ulama, cara faham mereka dalam memahami bagi hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi saya rasa mungkin sekarang dahulu dan lebih 3 minit. Semoga ada keberkatan dalam peristiwa ini, yang mana saya tak banyak dapat urai daripada yang apa yang dilihat oleh Nabi dalam peristiwa itu, azab-azab dan sebagainya. Cuma ada benda yang saya nak yang terakhir nak sebut. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah sengaja menjadikan umat Islam ni akan sentiasa mengingati Al-Masjid Al-Aqsa. Hari ini Masjid Al-Aqsa masih lagi dalam genggaman golongan Yahudi. Seakan-akan memang Allah mengetahui dan Allah mahu supaya Masjid Al-Aqsa ni sentiasa dalam ingatan umat Islam. Zaman Sayyidina Umar bebaskan. Rasulullah ketika dalam genggaman Byzantine, Nabi telah dibawa ke sana untuk salat 2 rakaat bersama dengan para Nabi yang lain, supaya kita akan sentiasa mengenang peristiwa Al-Masjid Al-Aqsa dan peranan Masjid Al-Aqsa dalam kehidupan kita. Ini kita akan menghadapi semuanya, dan kita akan pembebasan Al-Aqsa ni kalau sekiranya memang yang realiti berlaku bila? Selepas kita berjaya memerangi golongan Yahudi. Ketika mana turun Nabi Allah Isa AS, kita akan bersama dengan Al-Mahdi, lawan semua lewat. Dajjal akan bersama dengan Yahudi, kita lawan, akhirnya baru kita akan menang. Mungkin sebelum itu akan berlaku lagi, tapi akhir hujung nanti akan kembali ke golongan Islam. Ketika pada zaman Nabi Allah besar kembali semula.
Cuma adakah sebelum itu berlaku pembebasan kasusnya? Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Pun begitu para hadirin. Hari ini kita hilang Masjid Al-Aqsa. Dan kita pun rasa macam biasa-biasa kadang-kadang. Tanya orang Malaysia, tanya remaja, awak kesian tak? Banyak lagi masjid. Tak ada jiwa tak? Saya cadang satu benda. Yang saya terfikir untuk buat nanti akhirat kita akan ditanya tak apa tugas kita dalam Masjid Al-Aqsa. Kita pernah lah bagi RM10 tak? RM10, RM100, $1. Sekali itulah Masjid Al-Aqsa tak? Apa kata kalau kita dah ada kewangan kukuh nanti? Sekarang takut tak ada lagi. Kalau kita dah bekerja nanti, kenapa kita tak potong gaji kita per bulan untuk Masjid Al-Aqsa? Untuk kita bantu saudara seakidah kita yang rela untuk tetap berada di bumi itu sebagai wakil umat Islam seluruhnya. Bukan mereka semestinya. Umat Islam seluruhnya bertanggungjawab. Tapi mereka tega untuk berada di bumi simbahan darah para syuhada, untuk sentiasa berada di kawasan tersebut demi untuk menunjukkan umat Islam ada hak atas Al-Masjid Al-Aqsa. Alangkah baiknya kalau kita sudah ada kewangan nanti, sudah bekerja nanti, kau akan first gaji dah RM3,000, RM4,000 kan? Starting dia tinggi. Apa kata tiap-tiap bulan potong RM300, bahkan kalau boleh RM1,000 bukan apa masalah. Kalau kita punya kewangan yang lebih per bulan untuk kita bantu para sahabat kita di Al-Aqsa. Bayangkan kalau umat Islam majoritinya atau sebagian besarnya seperti itu, banyak kewangan per bulan akan masuk ke Al-Aqsa. Ini tak, bila ada kes barulah kita buat semangat di Al-Aqsa. Saya akan di Al-Aqsa hanya benda yang bersifat tempoh, bukan setiap hari. Jadi saya mencadangkan, mana tahu di antara kita akan buat, kalau boleh potonglah gaji setiap hari, setiap bulan untuk kita ada sumbangan tetap kita kepada Al-Masjid Al-Aqsa. Kalaulah kita tak berupaya untuk membebaskan Al-Aqsa dengan tenaga kita, kewangan kita pernah kita gunakan untuk membantu pembebasan Al-Masjid Al-Aqsa. Itu saja dari saya. Minta maaf atas kelewatan. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat atas segalanya. Lewat namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.